Assalamualaikum saya ucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Video ini merupakan pembentangan tutorial kami, yaitu kami daripada program hubungan industri dan ahli kumpulan terdiri daripada saya, Muhammad Syarizan bin Erik Agang, Rionandos bin Jius, dan juga Salas Ating. Topik yang akan kami bentangkan dalam tutorial ini adalah bertajuk Gender Development and Environment. Baiklah, kita masuk kepada bahagian pengenalan. Gender, persekitaran, dan pembangunan saling berkait rapat antara satu sama lain. Alam sekitar menjadi kawasan tumpuan sosiopolitik sekitar 4 dekad lalu. Masyarakat berminat terhadap persekitaran bukan kerana fungsinya, tetapi kerana isu permasalahan alam sekitar yang semakin serius. Kita masuk kepada bahagian gender. Menurut Raslan Ahmad 1990, hubungan gender itu sebagai kesamaan dan ketaksamaan antara peranan dan penggunaan tenaga kerja lelaki dan wanita. Menurut Mohkuzal 2013 pula, gender didefinisikan sebagai kumpulan sifat dan tingkah laku yang terbentuk secara teratur yang ada pada lelaki atau wanita. Hubung kait antara gender dan pembangunan. Pembangunan melibatkan kedua-dua gender, yaitu lelaki dan perempuan. Kedua-dua gender ini mempunyai peluang yang sama rata dalam mengemukakan pendapat dalam menentukan masa depan pembangunan bersama. Seterusnya, pembangunan melibatkan gender, yaitu lelaki dan perempuan, mampu menyelesaikan masalah pembangunan, mentransformasikan pembangunan, dan meningkatkan ekonomi pada masa akan datang. Kita boleh lihat di sana hubung kait antara gender dan pembangunan. Seterusnya kita masuk kepada bahagian hubung kait antara gender dan persekitaran. Gender, lelaki dan perempuan memerlukan alam sekitar yang bersih daripada pencemaran. Ini kerana alam sekitar yang lestari mampu memberikan keselesaan dan pemandangan yang cantik kepada lelaki dan perempuan. Seterusnya, persekitaran yang tercemar mengakibatkan kesan buruk kepada kedua-dua gender. Kita lihat ianya saling berkait antara satu sama lain. Pencemaran udara seperti jerebu akan menyebabkan sesak nafas kepada manusia, sama ada perempuan atau lelaki. Akhir sekali, aktiviti kedua-dua gender telah memberi kesan negatif kepada persekitaran. Contohnya seperti membuang sampah ke dalam sungai. Oleh yang demikian, jelas bahawa hubung kait antara gender dan persekitaran. Kita masuk kepada environment ataupun persekitaran. Definisi persekitaran. Persekitaran adalah keadaan yang berada di sekeliling, termasuk keadaan fizikal, iklim, sosio-budaya, politik dan interaksi di antara manusia sesama manusia dan alam sekitarnya. Menurut Rahil dan Abiba 2002, persekitaran atau nurture ialah segala rangsangan yang mempengaruhi perkembangan individu. Kohn juga pada tahun 2000 telah menyatakan bahawa definisi persekitaran itu ialah the sum of all external conditions affecting development, especially the effect of learning. Seterusnya masuk kepada isu alam sekitar. Di sini terdapat 5 jenis isu alam sekitar. Yang pertama adalah pertambahan penduduk, kedua pelupusan spesies flora dan fauna, ketiga pencemaran udara, keempat pencemaran air, dan kelima pencemaran bunyi. Yang pertama adalah pertambahan penduduk. Isu tentang pertambahan penduduk dunia sering dibahaskan di dalam persidangan-persidangan pemimpin dunia di peringkat antarabangsa. Pertambahan penduduk yang pesat boleh memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar dan sumber tenaga di sesebuah negara. Yang kedua adalah pelupusan spesies flora dan fauna. Dalam membincangkan tentang kepupusan flora dan fauna ini,
Kita lihat bagaimana orkid hutan yang cantik telah dilaporkan hampir pupus. Faktor ini mungkin disebabkan oleh keadaan bumi dan perilaku manusia yang kian menggugat kestabilan alam. Ketiga adalah pencemaran udara. Pembakaran hutan semula jadi adalah salah satu penyebab utama berlakunya pencemaran udara di negara ini. Yang keempat adalah pencemaran air. Kekurangan pengetahuan telah menyebabkan pemilik industri tidak mengambil berat serta cuba mengelak piawaian keselamatan yang telah ditetapkan sama ada berhubung dengan keselamatan manusia atau kestabilan alam sekitar. Dan yang kelima adalah pencemaran bunyi. Bunyi bising yang mampu memberi kesan buruk kepada haiwan seperti menyebabkan tekanan, meningkatkan risiko kematian dengan menukar keseimbangan sensitif pengesanan dan mengelak pemangsa atau mangsa. Terlebih dahulu, salam sejahtera, saya Salasana Ating. Saya akan membentangkan bahagian alam sekitar, di mana alam sekitar didefinisikan sebagai keadaan sekeliling atau lingkungan dan fenomena fizikal yang melingkungi suatu organisme di muka bumi, termasuk fenomena yang berlaku berkaitan dengan iklim dan cuaca. Di mana konsep alam sekitar kita dapat lihat daripada alam sekitar dibahagikan kepada dua bentuk utama, yaitu alam persekitaran semula jadi dan alam persekitaran buatan. Alam persekitaran semula jadi telah merujuk kepada segala unsur yang diciptakan oleh Tuhan, di mana telah wujudnya permukaan bumi yang terdiri daripada benda-benda hidup, biotik seperti tumbuhan, haiwan, serta benda-benda mati, abiotik seperti gunung, sungai, lautan dan sebagainya. Alam persekitaran buatan pula ialah hasil ciptaan atau kreativiti atau inovasi manusia berdasarkan tindak balas mereka terhadap persekitaran semula jadi seperti pembinaan kilang, kenderaan, kawasan kediaman dan rekreasi serta bina-binaan moden yang lain. Seterusnya ialah isu-isu utama yang berkaitan dengan alam sekitar. Kita dapat pecahkan kepada tiga sektor utama, yaitu sektor pembinaan, sektor penindustrian dan sektor ekonomi dan sosial. Sektor pembinaan kita dapat kaitkan ianya dengan isu ataupun masalah yang wujud akibat daripada pencemaran sungai, pencemaran buji dan pencemaran bau. Isu-isu ini timbul apabila sektor pembinaan kita dapat tahu ialah pembinaan perumahan dan sebagainya. Ianya sebenarnya akan menimbulkan isu-isu sebegini. Seterusnya ialah sektor perindustrian. Kita dapat tahu ialah di dalam sektor perindustrian ini adalah industri perkilangan, industri kapas sawit dan banyak-banyak lagi. Industri ini akan ataupun telah menimbulkan pencemaran seperti pencemaran sungai, pencemaran udara dan seterusnya pencemaran bau. Kita dapat lihat pencemaran sungai akibat daripada pembuangan sisa-sisa toksik yang tidak terkawal. Pencemaran udara pula kita dapat jelaskan melalui pembuangan atau pembebasan asap yang tidak ditapis. Pencemaran bau pula adalah akibat daripada hasil sisa-sisa pembuangan yang telah menyebabkan masyarakat ataupun penduduk setempat turut terkesan. Seterusnya ialah sektor ekonomi dan sosial. Kita dapat lihat daripada pendapatan dan pengagihan, di mana semakin tinggi pendapatan dan pengagihan kepada masyarakat, secara tidak langsung masyarakat dapat memberikan perhatian penuh terhadap isu alam sekitar, di mana tiada masalah untuk masyarakat untuk melakukan sumbangan tertentu terhadap badan-badan kebajikan untuk memastikan alam sekitar ataupun pembangunan alam sekitar dapat dilakukan secara sistematik. Seterusnya adalah persekitaran kerja, pengangkutan dan komunikasi, dan akhir sekali adalah kesehatan. Semua ketiga-tiga isu ini dapat kaitkan dengan alam sekitar dengan adanya wujud ataupun timbul isu-isu yang semakin membimbangkan masyarakat. Seterusnya kita pergi kepada perkaitan gender persekitaran dan alam sekitar. Yang pertama kita dapat kaitkan di sini adalah pembangunan kelestarian, di mana ini amat menitik beratkan keperluan arus perdana dalam menangani isu alam sekitar, pemulihan dan proses pembangunan semula. Kita dapat kaitkan ini dengan sektor pembinaan atau pembangunan, di mana ianya memerlukan sumber alam
contohnya seperti penebangan ataupun pembalakan dan sebagainya. Jadi proses pembangunan semula amatlah penting. Seterusnya lah pembangunan yang memenuhi kehendak generasi kini, di mana ianya tidak mengganggu atau menggugat keupayaan generasi akan datang, dan seterusnya memenuhi kehendak mereka. Ini kita dapat lihat menerusi pembangunan kelestarian melalui alam sekitar, di mana ianya haruslah memenuhi ataupun mematuhi standar pembangunan alam sekitar. Seterusnya ialah memastikan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan dan peningkatan kualiti hidup masyarakat dengan penggunaan sumber yang sistematik dan bijaksana. Kita dapat kaitkan ini dengan gender, persekitaran dan alam sekitar, kerana penggunaan ekonomi sememangnya akan memberi impak kepada masyarakat atau penduduk setempat, di mana semakin membaik keadaan ekonomi di suatu kawasan ataupun masyarakat, ianya sememangnya memberi impak yang baik terhadap persekitaran dan alam sekitar, di mana ini akan menjerumus kepada peningkatan kualiti hidup masyarakat dengan penggunaan sumber yang dapat dikawal dan sistematik, dan ianya akan memastikan pembangunan kelestarian di suatu kawasan ataupun dalam penduduk tersebut dapat dilakukan dengan baik dan bijaksana. Seterusnya, perkaitan yang kedua ialah pembangunan dan sosial. Kita dapat lihat di sini di mana keupayaan untuk mengekalkan pembangunan dan seterusnya tertekan oleh pelbagai cabaran, isu alam sekitar, persekitaran dan sosial masyarakat. Ini kita dapat lihat dengan di mana beberapa pihak berwajib berupaya mengekalkan pembangunan semestinya kelestarian, di mana mereka telah tertekan oleh pelbagai isu cabaran seperti yang saya katakan sebelum ini tadi, ialah pencemaran yang dapat menimbulkan isu-isu yang membimbangkan, yang boleh memberikan impak secara langsung kepada alam sekitar, persekitaran dan seterusnya sosial masyarakat. Pembangunan dan sosial juga adalah satu kaedah etika, di mana ianya akan mengurangkan kemiskinan dan memperbaiki taraf ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini kita dapat jelaskan di mana semakin membaik ataupun pembangunan di sesuatu tempat kawasan ataupun di beberapa kawasan penduduk, ianya semestinya dapat mengurangkan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan peluang pekerjaan, dan ianya secara tidak langsung dapat memperbaiki taraf ekonomi dan hidup sosial dalam suatu kelompok masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dielakkan daripada bergantung kepada kondisi persekitaran, sosial dan atau masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan kelestarian ataupun pembangunan alam sekitar di suatu kawasan ataupun di penduduk setempat, semestinya ekonomi ini adalah saling bergantung dengan alam sekitar, di mana penggunaan sumber-sumber haruslah secara sistematik dan bijak dan semestinya dapat dikawal dengan baik. Barulah pembangunan di sekitar penduduk di situ dapat mematuhi piawai yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib. Kita dapat lihat dari pada poin yang terakhir, di mana bagi memastikan kelestarian, kebergantungan kepada jumlah sumber alam sekitar seperti perkhidmatan, penyerapan, pencemaran dan pembangunan semula sumber tidak dapat dielakkan. Hal ini kerana dengan tiadanya sumber-sumber alam sekitar ataupun persekitaran, pembangunan di suatu kawasan ataupun suatu tempat tidaklah berjalan dengan lancar. Oleh itu, hal ini adalah saling bergantung antara satu sama lain. Perkaitan yang terakhir daripada saya adalah pertumbuhan ekonomi dan isu kemiskinan, di mana isu ini dapat dikaitkan dengan masalah kemunduran di suatu kawasan seperti bandar ataupun dan luar bandar. Kita dapat kaitkan dengan jelas isu ini terhadap kurangnya keperhatian mengenai isu alam sekitar. Ini kita dapat jelaskan di
luar bana di mana penduduk kurang berpengetahuan ataupun mengambil tahu tentang isu alam sekitar. Khususnya adalah pembuangan sisa-sisa perindustrian yang kurang sistematik, di mana kita dapat lihat di kawasan bandar-bandar, di mana wujudnya industri perkilangan, industri kelapa sawit dan sebagainya. Seterusnya ialah kos ekonomi untuk degradasi alam sekitar terhadap golongan miskin yang tidak berdaya bertindak. Kita dapat jelaskan isu ini dengan pencegahan, di mana kehidupan alternatif masyarakat yang terlalu bergantung kepada arah pekerjaan, yang di mana mereka masyarakat yang sibuk dengan aktiviti pekerjaan sampai tiada masa untuk memberi perhatian terhadap isu-isu alam sekitar. Seterusnya, kebanyakan penduduk tinggal di luar bandar dan jurang pengetahuan terhadap isu alam sekitar adalah sangat berbeza. Dan poin yang terakhir ialah pertumbuhan alam sekitar dapat dijelaskan melalui faktor-faktor luar seperti perdagangan, polisi alam sekitar, polisi ekonomi, pelaburan, dan teknologi. Penyelesaian perlu diambil terhadap 3 topik tersebut. Yang pertama iaitu gender. Isu gender ini perlu diberi tumpuan, di mana ia telah menjadi tanggungjawab semua untuk memperkasa wanita dan kanak-kanak perempuan bagi mendeda dan menggilap potensi mereka sebagai individu dan penyumbang kepada pembangunan ekonomi, sosial, keluarga, masyarakat dan negara. Yang kedua adalah development ataupun pembangunan. Antara yang perlu dilakukan adalah dengan memantapkan lagi dasar-dasar pembangunan negara. Hal ini wajar dilaksanakan untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti, mengurangkan kos pengurusan, mengatasi masalah dan panduan bagi mencapai objektif. Dan akhir sekali adalah environment ataupun persekitaran, dengan cara mewujudkan persekitaran yang baik dan bersih. Perkara ini adalah untuk memastikan keperluan asas kehidupan kita seperti air, udara, dan makanan sentiasa bersih dan berterusan. Bukan itu sahaja, sekiranya persekitaran bersih, ia mampu mengurangkan bahaya dan risiko jangkitan penyakit, kerana ini secara langsung mengurangkan pembiakan nyamuk, lipas, lalat dan tikus. Sekian, terima kasih.